harga kita tengok daripada developer lah ataupun industri hartanah lah Kalau industri hartanah buat masa ni, kalau saya cek dekat apa ni sekejap saya nak tengok dekat ni bursa. Kalau industri hartanah buat masa ni, properti memang hari ni dia jatuh. Hari ni dia jatuh. Kejap. Hari ni dia jatuh. Kalau kita tengok trend dia, tak ada jatuh teruk lah. Tak jatuh teruk. Cuma dia masa time PKP hari tu memang dia jatuh lah. Tapi sebenarnya kejatuhan untuk properti industri ni bukannya sekarang tau. Dia jatuh start daripada 2017. Ini industri hartanah 2017 dia jatuh. So 2017 tu kita nampak dia dah jatuh disebabkan macam-macam faktor masa tu faktor global, faktor politik dan sebagainya kan. Sampai dia punya last kali tu ialah masa time COVID yang itu March tahun lepas. Lepas tu baru ada naik. So sekarang ni saya rasa harga kalau sekarang tengah jatuh mungkin adalah efek dia lah kan. Tapi buat masa ni saya tengok harga untuk industri properti ni sedang meningkat kembali. Meningkat kembali dia maksudnya dia masih lagi dalam proses baru nak naik tapi jauh dia jatuh dulu. Dia jatuh daripada paras 1400 dulu 2017 dia kat 1400 1400 sekejap nanti saya tengok dulu apa exactly figure dia exact figure dia lebih kurang 1300. Sekarang ni dia jatuh paling rendah masa tu ialah dekat 500. Dia punya lebih kurang lah, saya tak figure betul-betul tapi 500 lah dia punya indeks harga hartanah ni. Tapi sekarang ni dah naik 730. So kalau dari segi apa ni developer tu, dari segi developer dia maksudnya dia ada kenaikan tapi harga dia mungkin disebabkan oleh permintaan pada rumah tu kurang sikit sebab orang berhati-hati sekarang ni kan nak beli. Tapi dari segi satu side lagi, kita dari segi pembeli, kalau harga sekarang kalau macam Cik Omar kata 16% murah tu, baguslah tu. Kalau siapa yang memang patut-patut nak beli rumah memang elok lah. Kalau 16% tu kalau harga rumah 200,000 dah 30,000 dah. Lebih kurang lah kalau rumah 200,000 kan, lebih kurang sekejap. 16% lah. Yalah, dekat 30,000. So banyak diskaun. Kalau kita memang betul nak beli rumah masa tu kan, kita eloklah beli. Itu satu. Yang keduanya kalau untuk pelabur hartanah ni, time ni memang diorang dah ready diorang memang dah ready je, tunggu je time harga rumah murah ni. So dia pembeli dan dia beli dan dia akan sama ada dia ada dua strategi satu ialah dia buy and hold, cash flow strategi, satu lagi ialah strategi untuk flipping strategi. Dia ada dua strategi tau. So satu flipping, satu cash flow. So cash flow ni dia beli dan disewakan. Yang mana yang flipping ni dia beli, lepas tu dia jual. Setahun dua kan dia jual. So itu flipper lah. So dari segi konteks ni, yang tu yang saya boleh komen kot. Ikutkan kepada bursa tu memang dia dah naik lah sikit daripada bulan Mac tahun lepas. Nanti saya share dia punya gambar rajah dia tu. Saya share dia punya gambar rajah. Ada soalan lain? Ya. Dia orang memang tunggu peluang dah. Memang dia orang tunggu peluang lah. So maksudnya time ni dia orang dia dah siap dah duit tu semua tu, time ni dia beli. So dia boleh tambahkan dia punya aset lah.
Tapi kalau dalam masa sekarang pun risiko juga untuk dia. Sebab ini bukannya macam normal punya krisis. Okey, kita tak tahu krisis ni macam mana pada masa akan datang. So dia beli tu ada risiko kat situ. Okey. Ya, so contoh macam ada setengah tu pelabur. Dia sekarang ni banyakkan rumah sewa dia tak bersewa. Okey. Dia tak dapat sewakan sebab masa contohnya kalau contoh terutama kawasan pelajar kan, dia contohnya dia beli kat universiti ke apa, kebanyakan hartanah dia tak bersewa sebab pelajar tak balik. Dah setahun lebih contohnya sekarang ni, kalau dah setahun lebih tu tak bersewa tu. Tapi kalau dia boleh bertahan, pelabur ni boleh bertahan kan, ada cushion, so dia boleh tahan lah. Kalau dia tak boleh tahan tu nanti yang akan dia pun ada masalah nanti. Sebab dia beli tu, dia gunakan leverage. Okay? Dia guna leverage. Iaitu dia gunakan bank punya financing. Tapi sekarang moratorium dia tak dapat. Moratorium contohlah kan. Moratorium tak dapat, so sewa tak masuk. Terutama kalau dia bagi sewa kepada industri-industri yang terkesan macam kalau akademik universiti kan orang tak masuk kan, dah setahun lebih kan. Lepas tu kalau dia buat homestay memang susah lah, tak ada orang nak masuk homestay dan sebagainya lah. So risiko masih ada, memang nampak dia ada peluang tapi risiko dia pun besar juga. Dia pun boleh lelong rumah yang dia beli tu. So dalam apa-apa kita buat ni pun memang kita ada dua side lah. Okay? Kalau hanya kita berani ke tak, itu dia. Berani tak ambil risiko. Tapi kena calculated risk lah. Calculated risk. Kalau perketatkan syarat, susah lagi orang nak beli. Dia tak boleh, time ni tak boleh nak ketat syarat. Time ni memang kena longgarkan syarat. Contohnya dia nak bagi industri properti naik balik kan, ataupun ni kan. So kalau kita ketatkan syarat tu masa ekonomi okey. Itu kita selalu kan dulu masa time ekonomi okey, dia tak kasih, macam contoh di bank, okay, dia ketatkan syarat contohnya bank tak kasih untuk second house, dia tak bagi 90%, dia bagi 70% je. So maksudnya orang yang nak beli rumah kedua tu dia kena keluarkan 30% dia punya modal. Tapi kalau sekarang ni diketatkan memang tak berjual lagi lah rumah. Dia memang tak boleh ketatkan, maksudnya untuk situasi macam ni memang susah nak ketatkan. Kalau boleh jangan, tak boleh ketatkan lah. Kalau tidak nanti lagi banyaklah tak terjual. Kan? Lagi satu industri sakit, okay, masa ni, masa time ekonomi tak apa-apa ni, dia orang selalunya tak, dia sepatutnya dilonggarkan supaya dia boleh tahan lah. Okay. Ya. Tak, sektor ni kalau tak hidup pun banyak, dia akan efek sektor lain. Okay, dia akan, property tak naik, kalau property tak jalan, industri jalan, metal, industri besi pun tak jalan, industri developer kan pun tak jalan, macam-macam lah, dia akan efek lah yang mana berkaitan dengan industri ada domino effect. So kalau dikatakan tak boleh lah kot sekarang ni. Itu rasanya bank negara pun tak ketatkan tu. Rasanya tak. Okay. Alright. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Salam, Doktor.
Apa khabar semua? Khabar Tadi Baik, Alhamdulillah. tadi utusan Malaysia telefon. Dengar ke apa saya cakap tadi? Dengar tapi tak tahu isinya. Dia berkenaan tentang hartanah, hartanah. Yang ini minggu depan kita belajar. Pelaburan hartanah. Jadi ditanya tadi saya, sekarang ni hartanah harganya dah jatuh 16%. Apa impak dia lah kepada industri, lepas tu kepada pelabuhan hartanah dan ataupun pembeli hartanah yang kali pertama. Tadilah saya beri komen tadi lah. Dengar kan tadi kan? Dengar. Okey. Nanti kalau tak dengar nanti bolehlah baca utusan nanti. Okey sekejap saya nak hantar sekejap dekat dia. Okey, tentang gambar rajah carta properti ni. Okey. Okey. Alright, okey. Kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, saya nak minta tolong semua buka kamera sekejap. Okey, saya nak ambil gambar ni. Buka kamera, buka kamera. Okey, buka video. Kejap Doktor. Okey. Tak apa, kalau tak ada tudung, pakai baldi pun boleh. Okey, buka kamera sekejap Hari ni saya daripada pagi sampai ke petang. Sesi saya ni duduk tengok komputer je, okey, online saja. Jadi saya nak santai sikit sebelum saya start. Hari ni kita akan cerita tentang portfolio management lagi, sambung yang minggu lepas. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit macam mana hari ni dan semalam saya punya trade. Mungkin saya punya trade. Okey, nak dengar cerita? Nak, boleh. Ya, nak ke tak? Okey. Tolong buka kamera. Okey, tolong buka kamera dulu. Saya nak ambil gambar dulu. Doktor bagi tudung. Saya tak payah pakai tudung. Okey, kalau tak ada tudung pakai baldi pun boleh, lubangkan je. Tak apa, boleh. Okey, sila buka. Buka kamera jap, kita ambil gambar, lepas tu saya cerita. Okey, sementara ni sebab saya cerita daripada real world. Benda yang berlaku. Okey, apa berlaku dan kita buat. Okey, tapi sebagai inilah dalam saham saham. Saya akan ceritalah tentang saham yang saya beli 2 hari lepas tak salah saya 2 hari lepas. Okey, saham tu namanya Sensoft. Okey, Sensoft. Ini saya buka dia Okey, sebelum tu saya save dulu lah ni. Okey, Sensoft. Okey. Okey, dah buka belum kamera nak ambil gambar ni? Tak ada dah. Ya, hilang. Okey. Nick Nur Sharifah, khabar? Baru nampak muka orangnya. Barulah saya kenal saya punya student. Sebelum ni tak kenal. Okey, hilang balik. Kenapa dia hilang ya? Yo. Line Line saya ke?
Okey. Saya stop sharing dulu. Okey. Cuba tengok. Boleh ke tak? Okey, mana yang lain ni sebab nak ambil gambar ni? Okey. So saya kena buat dia macam mana? Gallery tak keluar pula Together mode. Ya, seorang je. Okey. Kita tukarlah. Together mode ni ada lain tak? Okey, kurang kan? Kurang. Okey. Tak sampai 30 orang, 24. Okey, saya apply. Okey. Nampak macam gamer. Ni baru betul gamer kan. Kursi pun kursi gamer. Okey, buka gambar ni. Cepat. Okey, alright. Ni baru betul gamer. Okey. So, siapa yang main Mobile Legends? Ke main Clash of the Clan? Ke main PUBG? Main PUBG tak main? Yang perempuan main apa kan? Ada lelaki saya tahu dia suka main game. Perempuan main game tak? Main. Game apa? Mobile Legend. Oh, Mobile Legends ni kan Barbie punya game ke apa ke? Tak ada kan? Bukan game Barbie ke tu, tak ada. Dia masak-masak. Masak-masak ada. Ada buat game masak-masak kan. Tak ada. Okey. Ada tu saya tengok tu dia orang main game, dia sikat-sikat rambut, pakai baju dan sebagainya kan. So you all main tu ke ataupun Mobile Legend? Allah ni, ngamuk Ni kena spray. Orang perempuan main game sama jugalah, Mobile Legend juga. Mobile Legend ni bukannya pukul-pukul ke? Tu nyamuk ni. Ni dia. Okey. Bukan saya spray kat you Okey, saya spray kat nyamuk. Ni dia. Nyamuk tu nampak macam nyamuk Aedes. Okay. Alright, okey. Ni je ke? Tolong buka saya nak ambil gambar ni. Ada 22 orang. Ni baru ada 2, 3, 6, 9, 10. 13 lagi 10 orang ni. Cepat lagi 10 orang. Kita ambil gambar sikit. Lagi 10 orang. Ini baru nak suruh ambil gambar. Tak payah nak make up dia. Sarung je tudung tu dah on. Macam tu. Tak payah nak gencu-gencu, nak ni tak payah. Okey. Okey, nampak ni saya ni. Sebab online macam ni je, kan? Tak adalah saya nak ni. Nak handsome ke apa. Tapi sebab dah handsome. Okey, mana lagi ni? Tak cukup lagi ni. Copek dan apa ni nak ambil gambar ni. Okey. Cepat lagi 30 saat. Cepat 30 saat. 30 saat. Okey, tak payah nak pakai makeup tu. Cepat dia oi. Orang lelaki senang je main buka je. Orang perempuan nak siap makeup, nak apa, nak ambil lipstick, nak ambil gencu. Kan? Okey. Tapi gambarnya kecil je pun kan. So macam mana? Okey, yang ni pakai mask dekat luar lah ni. Kat mana tu pakai mask tu? Kat mana tu? Lagi. Klinik ke tak? Klinik. Okey, klinik tak apa. Jangan lockdown pergi shopping pula. Okey, cepat lagi 10 saat lagi. 10 saat lagi Okey, saya nak ambil. Okey. Saya pakai ni kot. Okey, snipping tool. Alright. Okey, siapa yang ni saya akan ambil 1 2 3 ni jap. Okey. Dah ada dah. Okey, terima kasih. Dah boleh tutup. Ni saya hantar terus dekat KMA 1.
Okey. Okey, so saya nak cerita lah. You nak dengar cerita kan? Betul tak? You nak dengar cerita kan? Nak dengar cerita tak? Okey. Nak dengar cerita. Macam ni baru nampak macam sembang. Okey, tak macam kelas lah. Okey, maksudnya. Okey, saya nak cerita sikit lah. Okey, semalam ke kemarin saya beli saham. Okey, saya beli saham Sensoft. Okey. Okey, Sensoft. Kejap saya share screen. Okey, Sensoft ni. Okey, nampak dia dulu saham tu jatuh kan daripada tahun 2017 dia jatuh. Lepas tu dia naik. Masa time COVID tu dia start naik lah. Okey. So adalah sebab-sebab kenapa dia naik. Nampak saya ada buat satu garisan 4 segi ni kan. Tapi masa dia naik tu saya tak sempat masuk. Okey, saya tak sempat masuk. Saya dah buat dah benda ni tapi saya tak masuk masa dia mula-mula naik iaitu pada harga 18 sen tu. Okey, saya tak masuk. Saya masuk 2 hari lepas. Okey, 2 hari lepas pula saya masuk dah tinggi. Okey, dah tinggi. Masa tu dia dekat 52 sen. Okey, 52 sen. Okey, dekat 52 sen. Yang ni. Okey, dekat mana harga dia ni? Kenapa dia lain macam ni? Ini tarikh bila ni? Sekejap Okey. Okey, dia ni kat sini. Yang ni, candle yang ni. Saya beli. Okey, mula-mula sebelum tu saya sehari sebelum tu saya komen. Okey, saya komen macam ni. Okey, saya komen dekat dalam TradingView. Okey. Saya ada komen. Saya pun tak ingat apa komen saya kita tengok apa komen saya. Okey. Saya komen, tak buka pula dia. Okey, kalau TradingView ni kita ada komen, kita boleh tengok. Ni dia. Okey, Sensoft. So kita buka komen kita tu. Okey, Sensoft saya komen, saya kata Sensoft telah mencapai TP pada 41 sen. Dan jika bertahan di atas 41 sen, next target adalah 65. Jaga money management. Okey. Tapi selepas saya komen tu dia naik. Okey, dia naik. Kan dia naik, nampak dia. Dia naik ke atas. Kan dia naik ke atas lagi kan. Saya pula beli pada start pada harga 52 sen kot. Okey, dekat sini saya beli. Okey, ke atas ni. 52 sen. Okey. Sebab saya ingatkan dia dah pecah ni. Kan nampak yang ada line tu? Kan? Okey, dia nak pecah. Dia nak pecah tu, so saya pun beli. Rupanya dia jatuh. Okey, dia jatuh sampai 49 sen setengah. 49 sen setengah dan saya beli tu, saya average down dah. Saya beli kat 52 sen, lepas tu 50 sen, lepas tu dekat 49 sen. Jadi saya punya harga cost adalah 50 sen masa tu. 50 sen, harga jatuh 49 sen setengah. Sorry. 50 sen setengah saya punya cost. Okay? Saya punya cost 50 sen setengah. Dan dia jatuh sampai 49 sen setengah. So rugi 1 sen lah. Rugi 1 sen. Rugi 1 sen masa tu taklah banyak rugi dalam 1000 lebih lah. Okay, 1000 lebih. Lepas tu semalam, okay, dia naik sekejap. Okay, dia naik sekejap sampai 50 sen setengah ni. Tapi saya leka apa semua. Lepas tu dia jatuh balik. Dia jatuh balik sampai 46 sen setengah, dia tutup dekat 47 sen. Okay. So masa tu saya pun dah beli juga average down, saya punya cost 49 sen. 49 sen 0.497 sen. Okay. 0.497 sen tu cost saya. Tapi dia dah jatuh sampai 47 sen. Jadi kerugian saya 4,000 lebih. Okay, 4,000 lebih masa tu. Okay, hari ni tengah-tengah saya interview dengan Radio Selangor tadi, dia naik. Okay, dia naik. Mula dia pagi tu dia naik sikit. Dia jatuh dulu Dia naik, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia naik balik. Masa saya tengah interview tu, kebetulan pula masa time interview tu,
Radio Selangor dia ada buat, kan selalunya dia boleh ada rancangan tu dalam sejam tu, tengah-tengah dia buka lagu kan, dia nak buka lagu Sudirman, saya tak ingat lagu apa kan sebab saya tak dengar lagu tu. So dia pun buka lagu, saya pun check saya punya tu dah naik, so saya jual pada harga 50 sen setengah. Okay, 50 sen setengah, tapi saya tak jual semua. Okay, saya tak jual semua sebab saya nak tengok dia nak pergi mana. Okay, saya nak tengok dia boleh tak sampai yang saya kata 64 sen tu kat sini. Okay, lebih kurang kat sini lah. Boleh dia ke tak dia sampai 64 sen yang mana dia ada saya lukis tu. 64 sen. Ni yang biru tu. Okay, yang biru ni. Saya ada lukis yang biru tu. Okay, dia akan pergi ke sini. Saya ingat targetnya ke sini lah. Okay, alright. Okay, jadi ceritanya macam mana? Ceritanya, okey, saya beli, kos tadi saya cakap 49 sen kan? 49 sen 7 kan? Betul tak? Okey, saya nak buka ni. Ini kalau sembang kena tengok orang kan? Okey, 49 sen 7. Siapa yang nak tahu? Siapa nak tahu kena buka video dulu. Barulah saya sembang. Kena buka video. Barulah saya bagi tahu dia punya rahsia dia. Saya dapat, kos saya sekarang ni adalah 24 sen seunit. Macam mana jadi 24 sen? Siapa nak tahu, buka video. Kalau tak nak tahu, tak apa. Saya tak nak cerita lah. Saya dah jadikan kos dia jadi 24 sen. Ceritalah doktor. Buka dulu videonya. Barulah saya boleh bercerita. Ada orang saya nak cerita. Ini kalau tak ada, so macam minum kopi. Okey, saya tengah minum kopi macam ni kan. Okey. So, bila saya minum kopi, ada orang saya nak cakap, cerita. So macam tu juga saya buka ni sebab ni nak cerita. Buka supaya saya boleh bercerita. Tak ada tu maksudnya tak ada lah tu. Tak minat lah. Okey. So saya tak akan cerita lah. Okay, senang cerita. Alright, so okay, saya pun akan tutup video ni. Sebab korang tak minat kan. Korang tak minat so tak payah cerita lah. Kita akan cerita kepada orang yang nak tahu je. Yang tak nak tahu, nak buat apa cerita dia kan. Betul tak? Okay, kalau orang tak nak tahu, kan, dia tak nak ambil tindakan, tak payah cerita. Okay, tak payah cerita. Okay, saya cerita ni yang tugas saya je. Tugas saya je iaitu lecture. Baru nak buka. Okay, baru nak buka pula. Okay, betul ke nak buka ni? Betul. Okay, betul ni. Betul ni. Betul nak tahu. Nak dengar lah tu, nak dengar. Ambil info je tu. Kalau nak dengar, baru saya boleh cerita. Kalau buka baru saya boleh cerita. Okey, maksudnya macam ni. Okey. Saya memang asalnya sense of ni saya bukannya nak jadi swing. Bukan nak swing. Okey, you tahu faham tak apa swing? Okey, swing tu maksudnya saya beli, saya simpan lama tau. Saya cuma nak day trader. Okey, day trader maksudnya jadi trader beli hari ni ataupun jual hari ni ataupun kontra trader lah. Maksudnya 2-3 hari lah saya pegang. Lama-lama pun 2-3 hari lah. Okay, saya tak nak pegang lama-lama. Okay, contohnya cinta sekejap. Contohnya. Okay, cinta sekejap je. Okay, tapi disebabkan saya tersilap, kan saya beli pada harga yang tinggi tadi kan. Okay, saya tersilap mula-mula beli pada harga 52 sen. Kan, saya terpaksa nak average down dia supaya harga dia jatuh, harga dia tu. Okay, harga dia jatuh, so saya terpaksa nak average down. Kan. Jadi, apa yang saya buat, okay, saya bila harga dia naik, okay, bila harga dia naik, saya tak jual semua. Saya tak jual semua sebab saya nak jadi swing. Saya nak tukar. Okay, saya nak tukar strateginya tiba-tiba jadi swing pula. So harga dia naik, saya untung 1,000. Okay, saya untung RM1,000. Okay, mula-mula rugi 4,000 Mula-mula rugi 4,000. Lepas tu bila dia naik tadi, saya untung 1 sen je sebenarnya. 1 sen je saya untung. Tapi saya untung RM1,000. Jadi, saya tak jual 5,000 unit. Okay, 5,000 unit itu saya simpan. Okay, saya simpan. Jadi macam mana
5,000 unit yang saya beli pada harga kos 49 sen tu, saya beritahu jadi 24 sen. Kan? Kalau you tengok kat saham tu kan, kalau you tengok kat saham tu, okey. Okey, ini harga saham tu saya tukar kepada 15 minit 30 minit lah. Okey, 30 minit. Okey, ni kalau you jadi trader selalu you akan pakai time frame yang rendah Time frame yang rendah. Okey, dia tadi saya beli dekat sini kan. Kan dekat 52, saya average, lepas tu dia jatuh sampai ke sini. Ngam-ngam dekat Fibonacci 50 ni. Okey, Fibonacci 50 tak silap saya. Kalau ikut ni lah, ikut yang ni. Ikut panjang yang ni je, kenaikan ni je. So dia turun dekat 47 sen ni. Okey, so 47 sen ni dia turun, lepas tu dia naik. Okey, dan saya jual pada harga 50 sen setengah. Okey, dekat sini sebenarnya. Dekat line yang ni lah. Okey, sebab kita tak tahu, masa tu saya tengah interview dengan Radio Selangor. Jadi saya tak nak, kalau saya lambat jual, lepas tu dia jatuh balik kan. Jadi saya jual je kat situ. Jadi saya untung 1,000. Jadi macam mana, saya asal-asalnya saya beli 52 sen, saya average down 49, tapi saya cakap saya jadi 24 sen. Okey, nak kan saya cerita Boleh Nak ke? Nak dengar ke? Okey, ini salah satu strategi yang you boleh pakai lah. Okey, salah satu strategi yang you boleh pakai bila you berdagang saham nanti. Okey. So ini contoh, tapi you tak semestinya ikut. Ni kalau saya macam saya buat ni sebab dah salah strategi. Kan? Dah beli kat pucuk kan? Dah beli kat pucuk. Okey, maksudnya saya pun boleh silap kan? Orang lain pun boleh silap. Okey. Saya beli tinggi. Okey, memang dia tengah ada momentum tapi kita beli tinggi. So sebab kita sebenarnya jadi intraday, maksudnya untuk ni kita patutnya jangan beli terlalu. Akan dapat untung pun dalam 1 sen, 2 sen je. Kita tak nak untung banyak-banyak Okey, 1 sen, 2 sen tu 2,000, 1,000 satu hari cukup lah kan. 1,000 sehari tu dah cukup kan, betul tak? Alhamdulillah rezeki kan, 1,000 sehari ke 2,000 sehari ke, tu dah cukup dah kan, betul tak? Okey, jadi tapi saya tersilap, saya dah terugi 4,000 semalam. Tapi saya tak jual lagi. Okay? Bila saya tak jual lagi, rugi tu masih atas kertas. Faham tak? Kalau kita tak jual lagi, rugi tu masih dipanggil paper loss. Belum rugi. Okay? Belum rugi. Hari ni dia naik. Baru saya jual. Itu dipanggil baru untung. Faham tak? Faham ke? Sambil-sambil minum kopi tu, faham ke tak ni? Ini macam saya sembang kat kedai kopi dengan you all ni. Okay? Tapi bila you all nanti dah jadi orang-orang berjaya dalam pasaran saham, jangan lupa belanja kedai kopi. Kat Starbucks ke, kat apa ke, jangan lupa. Student saya memang saya suruh minta macam tu. Saya tak minta lah you all nak belanja saya apa ni, exposure satu ke, tak ada. Okay? Minta belanja kopi je kan, belanja saya minum kopi kan. Lepas tu you ceritalah apa yang you dah buat kan, macam mana dalam pasaran saham ke, macam mana ke. So boleh sambil sembang macam sembang kat kedai mamak tu kan. Kalau tak boleh Starbucks, kedai mamak kan. Okey, alright. Okey, cara dia macam ni Ni saya tunjukkan dia. Okey, ni saya tunjuk pengiraan dia. Okey, pengiraan dia macam mana. Okey, nampak tak? Nampak tak saya punya skrin ni? Nampak Dr. Okey. Asalnya saya beli 156,000 unit. Okey. Mula-mula saya tak beli 156. Mula-mula saya beli 10,000 je starting. Okey, 10,000 tambah lagi 10,000, lepas tu 20,000. Okey, lepas tu 20,000 lagi. Sebab saya terpaksa nak, you tahu tak, harga dia naik, lepas tu dia jatuh kan. So kita nak average. Okey, faham tak? Kita beli kat bawah lagi supaya kita boleh kurangkan sikit harga belian. Tapi harga saya dapat kurang pun sampai 0.497 je. Okey, 0.497 je, tapi dia jatuh sampai 0.47 semalam. Okey, 0.47 ni kalau tengokkan, okey, ini ialah dia punya market value semalam. Okey.
market value semalam saya dah rugi sebanyak ni 4,000. Okey. 4,212 ni rugi 4,212 kasarlah bila masuk broker. Tapi rugi ni dia panggil bukannya rugi realize tau, sebab saya tak jual lagi. Saya pegang lagi. Kalau semalam saya jual, saya rugilah 4,200. Okey, yang ni faham tak? Ini faham tak? Faham. Ha? Faham. Faham Unrealized loss. Hari ni pula tiba-tiba okey. Lepas tu saya ada beli lagi lah yang ni 5,000. Semalam juga sebenarnya saya beli 5,000 ni tapi pakai akaun lain lah. Okey, akaun lain pada harga 49 sen. Okey, total 2,450. So total yang saya punya cost adalah yang ni, RM79,982. Okey. Okey, 79,982. Ini cost saya dekat 80,000 lah saya beli untuk Sensoft ni. Tapi sebenarnya saya bukan nak beli sebagai pelabur Saya bukan nak jadi pelabur. Saya cuma nak jadi intraday trader sepatutnya. Maksudnya beli hari tu, nak jual juga hari tu. Tapi silap. Okey. So alhamdulillah hari ni Allah bagi rezeki dia naik kepada 5 ni. Dia naik kepada 50 sen setengah ni tadi. Masa tengah interview tu. Dan saya jual. Okey. Saya jual tapi saya tak jual semua Yang ni sepatutnya saya ada 261,000 kan. Okey, sorry 161,000 lot kan. Okey. Yang ni 161,000 lot. Bukan lot, unit. Tapi saya jual hanya 156, saya tinggalkan lagi 5,000. Okey. Faham tak ni? Ini faham tak? Saya beli total 161,000. Okey. Lot, unit. Okey, kosnya dekat 80,000. Tapi pagi tadi, masa time pukul dekat pukul 11 tu, saya jual 156,000. Okey, pada harga 50 sen setengah dengan nilai sebanyak 7878 kosong. Okey, yang ni faham Ini faham Okey. So maksud macam mana? Faham ke tak? Faham, Doktor. Faham. Okey. So maksudnya sekarang ni harga saya beli adalah berapa? 79,982, betul? Okey, yang ni semua ni. Harga saya jual berapa? 78,780 kan? Okey. Kalau saya tunggu sikit tadi sebab harga sekarang ni 052 tau sepatutnya. 052. Kalau saya tunggu tadi lagi okeylah. Okey, dapat 81,000. Kan? Tapi saya tak tunggu, saya jual kan 0.50 ni. So, saya sebenarnya kalau daripada harga beli saya 79 ni dan saya jual pada 78, saya sebenarnya rugi 1,202. Betul Okey, betul tak? Sebab harga beli saya yang ni dan jual yang ni. Tapi saya ada lagi berapa? 5,000 unit yang saya tak jual. Betul tak? Betul. Okey. Jadi sebenarnya 5,000 unit tu saya beli dengan harga 1,202 lah. Okey, yang ni. Betul tak? Sebab kalau saya maksudnya memang saya dapat rugi ni. Tapi saya ada 5,000 unit, betul tak? So harga yang saya beli untuk 5,000 unit tu adalah 1,202. Logik ke tak? Logik ke tak? Faham ke tak ni? Logik. Logik kan? Betul? Okey. Ada yang tak faham? Siapa yang tak faham? Cuba ni. Siapa tak faham? Faham ke tak? Faham Tak faham? Faham ke tak ni? Tak faham. Kurang. Kurang faham tak? Macam ni.
Saya beli 161,000 unit. Betul? Ini faham kan? Okey. 161,000 unit, kos dia 79,982. Kan? Betul? Okey. Tapi saya jual 156,000 unit. Okey. Dan saya jual pada 78,780. Okey, daripada harga saya beli dengan saya jual, okey, saya masih short lagi RM1,202. Betul? Betul tak? Kan? Saya short lagi RM1,202. Tapi sebab yang ni saya beli 161,000 unit. Yang ni saya jual 156,000 unit. So sebenarnya saya ada balance lagi 5,000 unit. Betul tak? Betul. Okey. So saya kena top up. Betul. Untuk 5,000 unit ni saya kena hanya top up RM1,202 lah. Harga kos dia. Betul tak? Okey. Faham. Okey. Okey, RM1,202 saja. Ini kasar kasar. Dan apabila kita bahagikan 1,200 ni dengan 5,000 unit, kos saya adalah 24 sen. Nampak? Untuk satu unit. Jadi sekarang ni kalau saya nak swing. Okey. Sebab semalam ada saya punya ni lah rakan dekat Telegram tanya. Saya cakap kat dia, alamak harga jatuh, nangis kan. Kan. Lepas tu tak apa, boleh swing. Tukar mood daripada trade kepada swing. Okay, so sekarang ni sebab tu saya tukar strategi jadi swing. So sekarang ni saya swing tapi saya punya cost adalah 24 sen. Okay, saya punya cost sekarang ni adalah 24 sen. Dan sekarang ni sebab harga dia 0.52, okay, saya sebenarnya dah untung lah. Okay, 0.52. Okay, kalau untuk 5,000 unit, market price dia sepatutnya, okay, yang ni kali dengan 5,000 unit. Okay. So sebenarnya saya dah 2006 tolak 1,200 balik lah. So 1,400 lah, lebih 1,200 lah maksudnya. 1,200 tu saya untung. Sebab apa? Kalau kita kira ni, saya sebenarnya memang untung 1,200. Okay, 1,200. Okay, sebab semalam saya beli 5,000 ni pada harga 2,450. Tapi sebabkan saya untung hari ni 1,200, so cost dia jadi 1,200. So sebab tu saya kata average price saya 24 sen. So sekarang ni kalau harga saya beli 24 sen, saya tak susah. Saya okey ke tak kalau saya nak swing? Okey ke tak? Okey tak saya nak swing? Maksudnya saya risau tak harga dia jatuh ke naik ke turun ke apa ke? Saya tak risau, betul tak kan? Sebab cost saya hanya 24 sen. Okey. Kalau saya hanya 24 sen, harga sekarang 52, kalau dia turun 47 pun, dia turun 40 sen pun, saya boleh relax je. Jadi saya boleh relax. Sebab tu, kita kalau nak swing ke untuk investor, you kena ada maksudnya satu holding power, kedua you boleh jaga money management. So you sanggup rugi. Kalau sini saya sanggup rugi pun 50% daripada harga sekarang ni. So saya boleh tunggu sampai 24 sen. Okay, maksudnya kalau dia jatuh 50% pun boleh lagi. Okay, masih dapat modal saya balik lah. Saya masih dapat modal saya balik. Okay, so sekarang ni kita target dia nak naik 64 sen. So kita target dia contohnya kalau dia naik 64 sen, okay, 0.64, okay, kali dengan 5,000 unit tu, okay, saya punya akan meningkat kepada 3,200. Okey, 3,200. Kos saya 24 sen. Okeylah. Yang ni saya tutup mata je bagi dia naik sampai 64. Okey, kalau contohnya dia rendah daripada 0.47 contoh saya boleh cut loss. Bukan cut loss lah. Cut profit. Dia panggil cut profit. Cut profit. So maksudnya kalau cut profit ni berapa agak-agak saya keuntungan saya, okey, adalah dalam saya rugi dalam rugi profit sebanyak sikit lah, taklah banyak sangat, 200 lebih lah. Okay, so saya still untung 1,000 lah. Saya still untung 1,000. So sini saya letak cut loss dekat 0.47. Okay, faham ke? Boleh faham ke? Tapi strategi ni complicated sikit, okay? Sebab asalnya memang saya bukan nak jadi swing, okay?
saya nak jadi intraday ataupun kontra, maksudnya 2-3 hari je. Okay. Saya tengok beli tu 2-3 hari saya lepaskan. 2-3 hari tu saya lepaskan. 1 hari saya lepaskan kan. So saya pegang dia sekejap je. Okay, itu namanya trader. Okay, trader. Tapi kalau swing investor dia pegang lama lah. Swing investor ni dia pegang lama. Tapi tak lama sangat macam investor betul. Investor betul dia pegang lagi lama. Tapi kalau saya ni lah, kalau harga saya 24 sen saya boleh jadi investor. Saya boleh tunggu jadi RM1 tapi nak tunggu RM1 tu lamanya kan, betul tak? Kalau dia naiklah RM1. So saya pula kena belajar fundamental dia, Sensoft ni buat apa. Sensoft ni sebenarnya dia jual software. Dia jual software. Tahu tak software MYOB? MYOB, accounting software. Accounting software. You all ada belajar tak accounting ni? MYOB ni. You cari nanti. Kalau pelajar account you tanya je, MYOB tu apa? Okay, so satu perisian accounting untuk SME lah, ke syarikat-syarikat kecil ni, dia pakai software dia. Software tu untuk account lah. Ada untung rugi dia, debit dia, kredit dia, apa semua. Okay. Lepas tu dia pula dapat projek dengan Microsoft. Okay, untuk buat digital punya transformation Malaysia. Sebab tu kalau untuk long term boleh. So sebab tu saya boleh buat macam ni, swing ni. Sebab bila saya dah tercedok, okay, bila saya dah tercedok kan, maksudnya dah rugi 4,000 kan. Takkan you nak rugi 4,000 kan, takkan you nak kan. So saya pun try lah, teruslah pergi cari tentang fundamentalnya. Yang ini terbalik terbalik. Sepatutnya kita kena check apa? Fundamental dulu kan, lepas tu baru technical kan. Saya memang ada tengok fundamental, tapi fundamentalnya saya tengok lagi surface. Saya tengok untung je. Lebih untung, okay. Saya tengok untung dia je maksud saya. Tengok QR dia, okay. Last QR dia untung banyak. Okay, dia untung banyak. So disebab dia untung dengan dia beli Dinex, dia beli Dinex dan jual Dinex. Dinex tu satu syarikat dekat bursa juga. So dia untung 6 juta daripada Dinex. So dia untung banyak. Sebab tu saya beli. Okay, saya berani. Okay, untuk beli dan merempit. Untuk yalah. Kita kena nak merempit tu, okay, intraday tu, kadang kita kena kira juga risiko kita. So macam mana saya punya analogi tu lah. Kalau you suka ni, kalau you tak merempit contohnya di jalan raya, di highway ke apa ke, tu tak risiko dia tinggi, betul tak? Tapi kalau you merempit di litar, okay, di kawasan litar kan, so risikonya rendah. Pakai full face, pakai apa semua, semua peralatan semua lengkap, so risiko you dah rendah. Sama juga, saya tengok company ni, okay, fundamental dia, untung ni cantik sikit, okay, dia memang ada sikit dua projek, tu saya berani nak masuk rempit. Tapi masuk-masuk pun kena libas. Sakit tahu kena libas. Okay. Tahu faham tak masuk kena libas tu? Faham tak masuk kena libas tu? Tak tahu. Maksudnya you beli pada faham tak? Jadi tu jatuh balik sampai 47 sen. Bayangkan tu jatuh 5 sen. Daripada asal saya beli 52 sen, jatuh sampai 47, 5 sen jatuh tu. So tu kena lipat. Okay, walaupun dia punya fundamental tu macam okey lah, cantik lah, tapi dia sebenarnya sebelum ni dia rugi. Hanya 4 kuarter je dia untung. Iaitu hanya 4 terakhir je. Kuarter 4 yang terakhir. Okay, kena libas malam 47 sen kan. Kan 47 sen. Saya bila kena libas tu muka kita biasalah kan. Muka mesti tension kan. Ya, kena libas kan. Cuba bayangkan you kena libas dengan rotan ke apa, tak sedih mukanya. Macam itulah juga saham ni kadang-kadang pun kita kena libas. Analoginya macam kita kena libas. You beli 52 sen, you dah try dah average down sampai 49 sen, 49.7 tu, tapi dia libas lagi bawah lagi. Okay, ingatkan kita dah average down tu, dia taklah libas sikit. Dia kesian lagi kita. Rupanya dia libas lagi kan. Dia libas daripada 50 sen tu terus kepada 47 sen. Okay, libas ke bawah kan. Tu saya dah negatif 4,000.
Okay, negatif 4,000. So lepas saya patutnya kita kena, kalau you betul-betul nak jadi swing ataupun investor, you memang kena tengok fundamental dia betul-betul. Okay, bukan sekali imbas macam saya buat. Okay, saya sebab ni saya trader. Okay, cuma bila saya nak trade tu saya nak, maksudnya risiko saya kurang kan, saya tengoklah fundamental. Okay, jadi bila saya dah kena libas tu, menyesal sekejap kan, betul tak? Taubat sekejap kan, barulah tengok fundamental dia balik. Nampak tak? Nampak tak kesalahan saya tu kan? Okay, bila dah kena libas barulah taubat. Tengok balik, okay, Sensoft ni macam mana, apa projek dia pula dapat, apa ni, barulah tengok balik. Itu dah kesalahan kita trader tau, dalam saham. Kadang-kadang tu kita memanglah opportunity tu datang cepat, tapi kita still kena buat juga homework kita. Sebab tu kita kena buat je homework. Kita kena study je syarikat tu. So kita dah study, kita dah tahu dah syarikat tu macam mana. Macam mana dia punya ni, kedudukan dia. Okay. Macam kita nak masuk meminang, kita kena tengok fundamental dulu. Okay. Fundamental tu ialah ciri-ciri dia. Betul tak? Technical analysis ialah masa sesuai untuk meminang. Faham ke tak tu? Faham. Fundamental yang kita tengok ada ciri-ciri tu. Okay, kalau cari seorang wanita, okay, untuk jadikan isteri, mesti tengok pada 4 ciri utama. Okay, iaitu tengok daripada, apa, boleh cerita apa 4 ciri dia? Harta. Agama. Oh, agama terus. Keturunan. Keturunan lagi. Harta. Harta. Lagi. Harta rupa. Kecantikan. 4 benda kan. Tapi pilih yang agama yang paling baik lah. Maksudnya merangkumi semualah. Tapi package ni ada. So sama juga fundamental tu kita kena cari syarikat tu biar kita tengok semuanya ada. Okay. Kalau contohnya, kalau you tengok Ken Slim tu ada. Faham tak? Kalau you tengok Peter Lynch punya strategi, Peter Lynch tu ada. Peter Lynch memang semua fundamental. Okay, Peter Lynch punya ni kriteria. So, you kena tengok tu fundamental dia. Timing nak masuk, tengok technical. Saya ni, saya tengok sekali imbas dia. Masa-masanya, sekali imbas saya tengok, terus saya nak meminang. Faham tak? Saya tengok sekali imbas, saya terus nak meminang. Patutnya saya kena kaji dulu. Okay, kaji dulu betul-betul. Okay, fundamental dia, keuntungan dia memang okey, ada perubahan. Apa projek dia lagi? Apa dia buat? Kan? Software apa dia jual? Kenapa dia untung kali ni? So patutnya kita kena kaji tu. Faham tak? Kita kena kaji. Okay? Macam contohlah, kalau macam you all kan, kalau yang lelaki ni nak masuk meminang, you kena tahu. Okay, you tengok sekali imbas je kan. Macam tengah-tengah jalan nak naik motor kan, sekali ternampak. Siapa tu? Terus nak masuk meminang. Sekali kena libas baru tahu kan. Okay, so you kena buat kajian. Oh, dia ni belajar mana? Kausi, bagus. Apa tu? Siapa dia punya keturunan? Okay, bagus. Apa semua. Lepas tu ada harta ke tak? Contohlah kan. Lepas tu comel ke tak? Kan. Yelah, mana tahu kita sekali pandang je. Sekali pandang pula kan. Tengah-tengah bawa motor sekali pandang terus nak masuk meminang. Kan? So kena betul-betul check. Okay, analoginya kena betul-betul check. Barulah kita betul-betul masuk macam tu. Barulah betul-betul kita beli. Okay. Sebab contohnya bila saya dah terkena tu, okay, saya dah terkena libas, barulah saya check betul-betul. Faham tak? Bila saya check, oh company ni boleh lah, boleh. Boleh. Memang bagus. Macam tu. Kan? So okey lah, boleh di. Kalau tak, saya memang kena cut loss dalam RM4,000 tu. Saya dah cakap dalam kepala otak saya, kalau apa-apa pun, untung saya Jackson, itu Jackson RM5,000 kan. Untung Jackson dalam masa setengah jam kan. Ingat tak Jackson tu? Yang saya share tu, Jackson. Ada saya share, saya untung RM5,000 dalam setengah jam tu. Sejam ke setengah jam saya pun tak ingat. Tapi Jackson, tak silap saya ada share Jackson. Saya untung dalam masa sekejap je, okay, RM5,000. Okay, RM5,000. Jadi saya cakap, tak apalah, untung Jackson tu nanti
Okay, cover lah loss yang 4,000 ni ataupun 5,000 sebab dia mungkin akan jatuh lagi kan. So saya cakap untung Jackson tu kita tak dapat rasa lah kononnya kan. Tapi Alhamdulillah dapat. Tapi sebab apa? Fundamental dia okey. Okay, fundamental dia okey. Dia ada news, okay, dia ada okay, dia start dengan kalau Can Slim, dia ada current earning dia okey. Okay, current earning dia bagus. And the growth dia bagus daripada negatif kepada positif. Dia punya news ada, dia ada projek dengan Microsoft, dia ada projek yang baru dia dapat dan sebagainya kan. Lepas tu dia dapat projek daripada government, okay, news. Lepas tu dia punya supply and demand, dia punya permintaan sekarang ni memang tinggi, orang nak beli saham tu. Lepas tu dia punya leader atau laggard, ini saya tak check semalam, leader or laggard saya tak check, okay, sebab memang saya dah beli. Okay, saya dah beli, nak berapa check lagi dia leader ke laggard kan. So saya tak check. Lepas tu Can Slim, lepas tu institutional, yang ni pun dia tak banyak institutional dalam tu saya dah tengok dah. Okay, institutional investor tak banyak dalam Sensoft ni. Okay, tak banyak, tak ramai, tak ada EPF, tak ada, tak silap saya, Kuat pun tak ada, yang besar-besar tak ada lah. Okay, dia tak ada tu. Tapi market direction dia ada, dia memang tengah uptrend. Okay, so daripada 7 Can Slim tu ada 5 okey, 2 tak ada. So okey lah, betul tak? Kan? Kriteria dia, fundamental dia okey lah. Contohnya tadi, rupa ada. Okey, keturunan ada. Agama ada. Yang tak ada, harta. Contoh kan? Okey lah, 3 dah ada. Okey, betul tak? Kan, 3 dah ada. At least paling-paling pun agama dah ada. Kan, contoh. Kan, so kita kena tengok balik. So dalam membuat keputusan ni memang betul dalam saham ni kena cepat, tapi kita memang kena sentiasa updatekan diri kita dengan saham-saham yang berpotensi. Kita kena tahu, okay, dia ni siapa, dia ni siapa, dia siapa, dia siapa. Okay, syarikat ni apa, syarikat ni apa, syarikat ni apa. You dah boleh dah, you dah boleh tahu dah, kan, you dah kenal lah dia tu. Tapi nak kenal 1000 syarikat tu memang makan masa. Okay, memang makan masa. Okay, jadi you kenalkanlah yang leader-leader cukup lah. Okay, leader-leader dalam industri. Okay, dah pukul 3 dah, 1 jam kita sembang ni. Okay, so boleh masuk kelas pula lah lecture. Saya stop